Okey, kita sambung. Ancaman yang kedua adalah penyahutanan dan kehilangan biodiversiti. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan penyahutanan? Okey, kita tengok sini ya. Apa dia penyahutanan? Penyahutanan ialah penebangan pokok secara besar-besaran. Penyahutanan merupakan penyebab utama kepada kehilangan biodiversiti. Kehilangan biodiversiti itu maksudnya kehilangan hidupan-hidupan yang ada di bumi ni lah. Itulah maksudnya biodiversiti ya. Kehilangan habitat akibat penyahutanan bagi aktiviti pembangunan dan pertanian telah menyebabkan kepupusan banyak spesies flora dan juga fauna. Flora tu tumbuhan, fauna tu adalah haiwan-haiwan. Okey, kita tengok. Di sini dalam jadual 10.2 dinyatakan tujuan dan kesan negatif aktiviti penyahutanan. Okey. Tujuan aktiviti penyahutanan, kita tengok tujuan dulu. Kita nak dapatkan balak untuk pembinaan rumah, pembuatan perabot dan juga untuk kertas. Okey, yang kedua, mungkin kita buat penyahutanan untuk aktiviti melombong mineral. Seterusnya mungkin untuk membuka kawasan untuk jadikan kawasan pertanian. Dan seterusnya mungkin kita nak bina kawasan perumahan dan juga jalan raya. Ini adalah tujuan kenapa kita tebang hutan. So, kita nak tengok seterusnya kesan negatif. Kesan buruk akibat daripada penyahutanan. Akan berlakunya hakisan tanah. Akan berlakunya banjir kilat. Untuk kesan hakisan tanah dan banjir kilat ni, kita nak refer gambar rajah ni. Okey, contohnya ya. Okey, kita tengok rajah 10.3. Okey, apabila pokok-pokok telah ditebang, permukaan tanah terdedah kepada cahaya matahari yang terik. Sebab kita dah tebang sebanyak pokok, jadi kebanyakan permukaan tanah tadi dah terdedah lah kepada matahari. Apabila datang angin ni tadi akan menyebabkan hakisan permukaan atas tanah tadi. Okey. Kemudian faktor hujan. Yang kedua adalah faktor hujan. Apabila datangnya hujan, air hujan ni tadi akan melarut resapkan nutrien-nutrien yang ada di atas permukaan tanah tadi. Nutrien-nutrien ini akan terlarut resap sampai ke bawah dasar bumi. Sehingga menyebabkannya tak dapat diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Dan hujan ini juga akan membantu menghakis permukaan tanah tadi, dan tanah ni tadi akan dilonggokkan di dasar sungai. Longgokkan tanah yang berlaku di dasar sungai. Ini menyebabkan aras air sungai tadi menjadi cetek. Okey. Jadi dasar sungai tadi dah jadi cetek. Apabila hujan turun dengan lebat dan tanpa henti, air sungai tadi dapat melimpah sampai ke tebing. Sebab dasar ni dah cetek. Dan seterusnya inilah boleh menyebabkan banjir. Biasanya hakisan dan banjir ni dia serentak sekali ya. Jadi gambar rajah 10.3 dapat membantu anda untuk menghuraikan faktor ini dengan lebih panjang. Sekiranya soalan berbentuk esei, awak kena tulis dengan detail ya. Okey. Seterusnya kita tengok juga boleh menyebabkan perubahan iklim, kehilangan biodiversiti. Okey. Yang paling utama sekali penyahutanan ni boleh menyebabkan kehilangan biodiversiti lah. Untuk poin kehilangan biodiversiti ni, awak kena tambahkan sikit lagi kat ujung dia. Nasib buat nota nanti, kena tambah. Kehilangan biodiversiti berpunca dari, tambah kat sini ya,
berpunca dari, okey, ambil ayat ni. Berpunca daripada berpunca daripada pencemaran. Ini yang pertama. Seterusnya, berpunca daripada pemburuan hidupan liar secara haram bagi tujuan industri makanan. Mungkin kita buru haiwan tadi untuk makanan, mungkin untuk perubatan, mungkin untuk kraftangan. Ini yang kedua. Ini adalah punca kehilangan biodiversity. Seterusnya, yang ketiga, kehilangan biodiversity juga berpunca daripada kejadian hujan asid. Ini yang ketiga. Kejadian hujan asid menyebabkan pH air menjadi rendah. Oleh itu, kebanyakan telur ikan tak dapat menetas. Telur ikan akan mati. Ikan tadi akan pupus. Dan sebilangan ikan dewasa juga akan mati. Ini adalah punca-punca. Ada 3 punca kat sini yang menyebabkan kehilangan biodiversity. Jadi kena tambah kat dalam kotak ni. Okay. Jadi untuk kehilangan biodiversity ni huraian dia panjang sikit. Seterusnya, boleh mengganggu kita nitrogen, kita air dan kita karbon. Dan yang last sekali, boleh menyebabkan kehilangan kawasan tadahan air. Ini adalah kesan negatif akibat daripada aktiviti penyahutanan. Okey. Jadi semua nota ni cikgu nak awak tulis dalam bentuk macam ni. Kita dah asing-asingkan dia. Pertama sekali, apakah definisi penyahutanan? Awak boleh tengok tadi, penyahutanan adalah penebangan pokok secara besar-besaran. Awak tulis kat sini. Tujuan, awak boleh refer jadual tadi. Dan keburukan ataupun kesan negatif pun ada dalam jadual tadi. So, awak buat bentuk macam ni. Okay. Seterusnya, kita nak tengok apa lagi. Rasanya untuk penyahutanan dan kehilangan biodiversity tu sampai sini je dulu ya. Nanti kita akan tengok ancaman yang seterusnya.